warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 ingin menerangkan mengenai konsep etika, moral dan akhlak. Orang kata, kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi saya, Ahmad Azmirul Hisham bin Ahmad Azam, bernombor metrik A19HP0005, ingin membawa anda bersama-sama mengenal apakah itu etika, moral dan akhlak. Baiklah, sebelum kita bermula, izinkan saya untuk menyampaikan serangkap pantun. Cantiknya sanggul berbunga cempaka, sanggul bernama Indragiri. Walaupun bergaul dengan siapa, jagalah nama, jagalah diri. Begitulah bait-bait pantun yang menekankan mengenai nilai-nilai etika di dalam pergaulan. Jadi, apakah itu etika? Adakah ia sama dengan moral dan akhlak? Mari sama-sama kita telusuri apakah maksud bagi ketiga-tiga istilah tersebut. Baiklah, yang pertama ialah etika. Etika berasal daripada satu perkataan bahasa Greek yang berbunyi ethos. Ethos bermaksud satu cara hidup ataupun adat. Jadi di sini kita boleh kenal pasti bahawa etika merupakan satu perkara yang boleh dikaitkan dengan adat ataupun cara hidup. Etika juga boleh dikatakan sebagai satu set peraturan tingkah laku. Jadi biasanya bila kita lihat ataupun dengar perkataan peraturan ini, sudah pasti minda kita akan terbayang ia merupakan satu perkara yang mesti diikuti, satu arahan yang mesti dipatuhi. Jadi sebenarnya etika ini memang satu perkara yang perlu ada dalam diri setiap individu. Terdapat dua jenis etika. Yang pertama, etika normatif dan yang kedua, etika metaetika. Etika normatif menekankan sifat perlakuan yang unggul dan sepatutnya diterima dan dihayati oleh seseorang. Manakala, etika metaetika pula lebih kepada kajian tentang pertanyaan-pertanyaan cara hidup kita semua. Baiklah, yang kedua kita masuk kepada moral. Apa itu moral? Moral berasal daripada satu perkataan bahasa Latin yang berbunyi moralis. Moralis bermaksud satu tingkah laku yang sesuai dengan tata susila dan peraturan masyarakat. Jadi di sini jelas kita dapat fahamkan bahawa moral bukan diamalkan atau dipraktikkan oleh seorang individu sahaja, tetapi ianya perlu diamalkan oleh satu kelompok masyarakat. Moral juga boleh dikatakan sebagai satu penentangan atau penahanan daripada suatu tingkah laku yang salah. Jadi, di sini kita dapat lihat bahawa sekiranya kita telah menerapkan nilai-nilai moral dalam diri anak-anak sejak mereka kecil lagi, sudah pasti mereka tidak akan melakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang ataupun perkara-perkara yang mengundang rasa kurang senang dalam satu kelompok masyarakat ataupun negara. Baiklah, yang terakhir ialah akhlak. Sebagai umat Islam, sudah pasti kita terbiasa mendengar perkataan akhlak. Tapi, adakah kita faham akan maksudnya? Akhlak berasal daripada perkataan bahasa Arab yang berbunyi khulukun. Khulukun bermaksud budi pekerti, tingkah laku ataupun perangai. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit petikan daripada buku Al-Akhlaq karya Profesor Dr. Ahmad Amin yang berbunyi, akhlak ialah suatu ilmu yang menjelaskan erti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sesetengah manusia kepada yang lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Seterusnya, mari kita lihat perbezaan di antara etika, moral dan akhlak. Etika
merupakan disiplin falsafah yang memberi perhatian khusus kepada penilaian kritikal terhadap norma dan piawai yang mewajarkan kelakuan perseorangan serta antara individu. Moral pula merujuk kepada tingkah laku yang berdasarkan peraturan-peraturan yang diterima secara rasional oleh masyarakat. Akhlak pula merupakan sifat semula jadi atau tabiat yang mempamerkan gambaran atau rupa batin seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Hamizan Muhammad Zaidin, memegang nombor Kametrik E19HP 0083. Saya akan membentangkan mengenai etika individu. Etika individu merupakan prinsip asas dan nilai-nilai moral yang dipegang oleh seseorang individu di dalam hidupnya. Etika individu merupakan kawalan terhadap tindakan seseorang apabila berurusan dengan pihak-pihak lain seperti individu lain, masyarakat, alam sekitar, persekitaran, haiwan dan berinteraksi hubungan dengan Tuhan. Etika individu amat penting dalam mencapai sesuatu matlamat di dalam hidup. Etika juga merupakan perkara yang amat penting dalam membentuk sekelompok masyarakat, iaitu pembentukan etika individu yang dihasilkan daripada sekelompok individu yang akan membentuk etika di dalam kalangan masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang membentuk etika individu ini. Terdapat 5 faktor. Yang pertama ialah faktor keluarga, pengaruh rakan sebaya, faktor keadaan, faktor pengalaman hidup dan nilai-nilai moral. Faktor pertama dalam pembentukan etika individu ialah faktor keluarga. Di dalam kalangan keluarga, ibu bapa merupakan pihak pertama dalam membentuk seseorang individu kerana ibu bapa telah melahirkan, membesar dan mendidik mereka sejak mereka dilahirkan. Ibu bapa merupakan pihak pertama yang akan mendidik atau menerapkan mengenai etika di dalam hidup seseorang individu itu sejak dari kecil lagi. Pepatah Melayu ada berkata, "Melentur buluh biarlah dari rebungnya." Jadi apabila seseorang individu dibentuk sejak dari kecil lagi, kemungkinan di usia yang remaja atau meningkat dewasa, mereka akan menjadi seseorang yang beretika dan berguna di dalam kalangan masyarakat. Sebaliknya, jika mereka tidak dididik sejak dari kecil lagi mengenai nilai-nilai atau mengenai etika, kemungkinan besar mereka akan terlibat dengan deliansi. Deliansi ini merupakan salah laku kecil yang menyalahi norma masyarakat yang dilakukan oleh golongan muda, iaitu seperti vandalisme, lari dari rumah, melawan cakap ibu bapa dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa ibu bapa atau penjaga merupakan individu yang paling penting dalam membentuk seseorang individu itu menjadi seorang yang beretika. Di samping itu, persekitaran di dalam keluarga juga merupakan faktor dalam pembentukan etika individu. Contohnya, persekitaran keluarga ialah persekitaran keluarga yang kaya, miskin, mempunyai masalah rumah tangga, merupakan faktor yang mempengaruhi pembentukan etika seseorang individu tersebut. Faktor kedua dalam pembentukan etika individu ialah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya ini merupakan pihak yang kedua selepas keluarga. Rakan sebaya ini terdapat di sekolah dan di tempat kerja. Faktor pengaruh rakan sebaya ini mempunyai 2 perkara, iaitu pengaruh negatif dan pengaruh positif. Contohnya, kita dapat lihat di Malaysia, iaitu keadaan Malaysia yang mempunyai peningkatan pendatang asing tanpa izin, iaitu parti. Hal ini disebabkan oleh berlakunya pengaruh rakan sebaya yang mengajak individu tersebut untuk datang ke Malaysia untuk mencari pekerjaan secara tanpa izin. Saya memperolehi artikel daripada akhbar online Sinar yang bertajuk Pengaruh Rakan, Peluang Kerja Antara Faktor Kebanjiran Parti. Artikel ini menceritakan disebabkan oleh pengaruh rakan untuk mencari pendapatan dan peluang pekerjaan, mereka perlu mencari pekerjaan di Malaysia.
Ini menunjukkan satu pengaruh yang negatif yang dibawa oleh raga sebaya kepada seseorang individu itu untuk melakukan sesuatu perkara yang tidak akan memberi manfaatnya kepadanya pada masa yang akan datang. Di samping itu, terdapat juga pengaruh positif yang boleh diperolehi daripada raga sebaya. Contohnya, di sekolah dan di tempat kerja, rakan sebaya ini mempengaruhi seseorang individu iaitu dengan menepati masa. Contohnya datang awal ke tempat kerja, menghantar tugasan tepat pada waktunya dan melakukan sesuatu perkara yang mendatangkan perkara yang positif dalam dirinya. Faktor ketiga dalam pembentukan etika individu ialah faktor keadaan. Faktor keadaan merupakan tingkah laku dan etika yang boleh berubah apabila faktor keadaan mempengaruhi tindakan seseorang individu. Contohnya, di dalam satu situasi komunikasi, individu A menggunakan nada yang kasar, individu B menggunakan nada yang lembut. Kemungkinan individu A akan dipengaruhi oleh individu B iaitu akan menggunakan nada yang lembut dalam berkomunikasi semasa situasi tersebut. Ini menunjukkan bahawa faktor keadaan akan mempengaruhi tindakan atau tingkah laku seseorang individu tersebut. Contoh yang lain pula ialah apabila seseorang individu itu berada dalam keadaan terdesak, contohnya dalam keadaan kekurangan wang, tiada pekerjaan, kekurangan pendapatan atau masalah kehidupan, kemungkinan keadaan tersebut akan mempengaruhi tindakannya dalam melakukan sesuatu tindakan seperti mencuri, merompak atau melakukan perkara-perkara lain untuk memenuhi kehendak kehidupannya. Faktor keempat dalam pembentukan etika individu ialah faktor pengalaman hidup. Pengalaman hidup merupakan satu pengalaman iaitu yang kita dapat dipelajari daripada masa lampau. Contohnya, etika yang membentuk daripada pengalaman hidup ini ialah contohnya seperti seseorang individu yang sering menerima rasuah dan menganggapnya satu perkara yang tidak salah kerana perbuatan tersebut tidak diambil tindakan oleh pihak-pihak lain dan ia menganggap perkara tersebut merupakan perkara yang tidak salah. Ini menunjukkan pengalaman hidupnya sebelum ini yang mengambil rasuah sehingga kini ialah perkara yang tidak salah. Ini menunjukkan pembentukan etika seseorang individu itu dipelajari pada pengalaman hidupnya. Faktor kelima dalam pembentukan etika individu ialah faktor nilai dan moral. Nilai dan moral merupakan prinsip etika yang dipegang oleh seseorang individu di sepanjang hidupnya. Apabila nilai dan moral tersebut diterapkan di dalam diri seseorang individu, maka ia menjadi seseorang individu menjadi seorang yang lebih beretika di dalam kalangan masyarakat. Contohnya nilai dan moral iaitu nilai tolong-menolong. Apabila seseorang individu mempunyai nilai dan moral di dalam dirinya iaitu nilai tolong-menolong, maka ia akan mempraktikkan di dalam hidupnya, akan sentiasa menolong dan membantu orang di sekeliling. Ini menunjukkan seorang individu tersebut mempunyai etika yang baik kerana ia mempunyai nilai dan moral yang baik di dalam dirinya yang telah dipraktikkan sepanjang hidupnya menjadi seorang manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu sahaja daripada saya, Muhammad Hamizan bin Muhammad Zaidin. Saya akan teruskan kepada pembentang yang lain. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya Farid Almi bin Johari ingin meneruskan pembentangan mengenai etika masyarakat. Etika masyarakat ini dirujuk sebagai panduan dan prinsip-prinsip moral yang dipersetujui dan diterima oleh sesebuah masyarakat. Okey. Masyarakat ni terdiri daripada berbagai jenis. Kita ambil contoh di Malaysia. Kita mempunyai panduan dan prinsip tersendiri yang kita patuhi. Contohnya sebagai warga negara Malaysia yang beragama Islam, kita wajib untuk menunaikan rukun Islam seperti solat dan menunaikan zakat. Okey, seterusnya
Etika masyarakat ini penting untuk dipatuhi dan diamalkan oleh seseorang individu dalam sesebuah masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana sekiranya sebuah masyarakat tidak mempunyai prinsip, maka hidup mereka ini seolah-olah tiada panduan untuk dipatuhi. Dengan adanya panduan, hidup bermasyarakat akan jadi lebih damai tanpa persengketaan. Contohnya, kita hidup dalam masyarakat yang berjiran. Kita saling ziarah-menziarahi dan tolong-menolong dalam aktiviti kemasyarakatan yang dianjurkan oleh sesebuah kampung tersebut. Okey, selain itu, definisi etika juga adalah berbeza-beza mengikut masyarakat yang disebabkan oleh perbezaan nilai yang diterima ini. Okey. Kita dapat lihat berbagai jenis masyarakat di dalam kehidupan di dunia ini. Kita di negara Malaysia hanya dapat melihat adab dan resam yang ada di negara kita. Kalau lihat di negara lain seperti di negara Jepun, masyarakat mereka hidup berbeza dengan masyarakat di negara kita. Masyarakat di sana mementingkan kebersihan kerana kalau kita ke sana dan berjalan di tempat awam, majoriti semua kawasan di sana lebih bersih kerana tiada sampah sarap. Selain itu, masyarakat di Jepun juga merupakan seorang yang sangat kuat bekerja bagi lelaki kerana kebanyakan daripada mereka akan keluar bekerja seawal pagi dan hanya akan pulang bekerja setelah waktu malam. Dari sini kita dapat lihat bahawa etika masyarakat bagi setiap masyarakat yang lain itu berbeza-beza. Seterusnya, etika dalam masyarakat ini memainkan peranan yang penting sebagai panduan dalam membentuk tingkah laku individu dalam masyarakat tersebut. Seperti yang telah saya beritahu tadi, dengan adanya etika dalam masyarakat tersebut membuatkan mereka menjadi rutin harian untuk diikuti. Seperti masyarakat Jepun, amalan kebersihan yang mereka amalkan itu menjadi panduan sehingga sekarang. Tingkah laku yang mulia ini sepatutnya dikekalkan bagi memastikan amalan etika yang mulia. Antara etika pergaulan dalam masyarakat ialah yang pertama, etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua yang dimaksudkan ialah ibu bapa kita, kakak ataupun abang ataupun saudara mara yang lebih tua daripada kita. Kita haruslah menghormati mereka seperti ibu bapa kerana ibu bapa lah yang telah mendidik kita sehingga besar, yang telah membiayai kita dalam bidang pendidikan sehingga berjaya macam ini. Tapi mereka tidak mengharapkan apa-apa balasan pun. Cuma apa yang perlu kita buat kepada mereka adalah menghormati mereka sebagai orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya, apabila kita sedang bercakap dengan ibu bapa kita ataupun orang yang lebih tua, kita tidak boleh melawan cakap mereka. Seterusnya, apabila orang yang lebih tua meminta tolong daripada kita, kita haruslah menolong mereka supaya sikap kita sebagai tolong mereka tu menunjukkan kita hormat terhadap mereka. Seterusnya, etika dalam pergaulan sesama umat Islam. Sebagaimana kita tahu, umat Islam ini kita saling bersaudara sesama mereka. Kita sebagai Muslim dan umat Islam yang menganut ajaran Allah harus mengetahui bagaimana etika pergaulan dalam kalangan masyarakat, iaitu harus bertingkah laku sopan santun, lemah lembut dan tidak kasar. Kita seharusnya tahu yang mana baik dan yang mana buruk bagi kita. Sekiranya kita sebagai umat Islam mempunyai masalah ataupun persengketaan, maka kita haruslah bersatu untuk menangani masalah tersebut. Kerana pada dasarnya kita sebagai umat Islam ini, hubungan kita sangatlah rapat, seperti sebuah bangunan. Jika satu tiang runtuh, maka semuanya akan runtuh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
dan selamat petang. Nama saya Akil Daniel bin Muhammad Rusli dan nombor mesej saya adalah A19HP0022. Hari ini saya akan membentangkan tentang etika nasional dan etika sejagat. Yang pertama sekali ialah etika nasional. Seperti semua sedia maklum, etika merupakan prinsip atau amalan yang perlu ada dalam diri seseorang individu dalam menjalani kehidupan seharian mereka. Begitu juga dengan etika nasional. Etika nasional merupakan nilai-nilai etika dan moral yang perlu ada dalam diri setiap rakyat dalam sesebuah negara. Menurut Bello 1995, etika merupakan satu sistem moral, peraturan dan tingkah laku. Setiap komuniti dan masyarakat dalam sesebuah negara adalah terikat dengan etika nasional. Bagi mereka yang telah melanggar etika nasional, perlu berhadapan dengan hukuman undang-undang yang telah ditetapkan di negara tersebut. Selain itu, etika nasional juga menjadi penilai kepada kemajuan bagi sesebuah negara. Hal ini kerana etika nasional mampu menjadi kayu ukur kepada tahap kematangan rakyat dalam menguruskan kehidupan seharian mereka, bermula daripada peringkat rakyat bawahan sehingga ke peringkat pemimpin atasan. Contoh etika nasional ialah negara Malaysia berpegang kepada prinsip untuk menafikan hak-hak golongan LGBT. Menurut bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau menyatakan bahawa Malaysia tidak akan meniru pendekatan yang digunakan oleh negara-negara barat terhadap golongan LGBT ini. Di negara barat, golongan LGBT ini diterima dan mendapat tempat dalam kalangan rakyat mereka. Antara faktor yang menyebabkan golongan LGBT ini tidak diterima di Malaysia ialah: 1. Perbuatan mereka adalah bertentangan dengan agama. Yang kedua, golongan LGBT ini juga telah merosakkan institusi perkahwinan, di mana perkahwinan adalah untuk menghalalkan sesuatu hubungan dan untuk menghasilkan zuriat. Selain itu, golongan LGBT ini juga akan menyebabkan tersebarnya penyakit-penyakit berbahaya seperti AIDS dan HIV. Seterusnya ialah etika sejagat. Etika sejagat merupakan etika yang diterima dan diamalkan di peringkat antarabangsa. Etika sejagat ini mengandungi pelbagai standard etika yang dianggap mampu untuk berdiri dengan sendiri dan boleh diaplikasikan serta diamalkan oleh semua manusia tanpa mengira kaum, budaya, agama dan jantina. Semua prinsip atau nilai etika yang mencegah penggunaan kekerasan atau menghalang keganasan di antara manusia ataupun kelakuan yang tidak mempunyai sifat agresif akan dianggap sebagai prinsip etika sejagat. Senang cerita, semua nilai positif yang ada di dunia ini akan dianggap sebagai etika sejagat. Sebagai contoh, pada tahun 2004, negara Malaysia telah menghantar bantuan ke negeri Aceh setelah negeri tersebut dilanda tsunami yang teruk. Pada tahun 2010 juga, negara Malaysia telah menghantar bantuan dari segi tenaga manusia dan makanan kepada negara Jepun setelah negara tersebut dilanda tsunami yang besar. Nilai positif yang ditunjukkan oleh Malaysia iaitu membantu negara-negara yang memerlukan merupakan salah satu etika sejagat. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.